Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sambung bacaan hadis 40. Hadis 40 yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadis yang kedua merupakan hadis yang sangat penting. Hadis yang popular dan sangat penting menjadi asas. Perlu untuk semua pada kita umat Islam tahu. Hadisnya berbunyi, An Umar radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar Al-Khattab kita kenal adalah khalifah Islam yang kedua. Qala, Umar ni bila disebut berkata, mana Umar berada dalam peristiwa ini. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Ketika mana kami, bermakna Umar ada bersama sahabat-sahabat lain, julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, duduk bersama dengan Rasulullah SAW pada satu hari. Jadi para sahabat ni memang mereka suka berkumpul bersama Nabi. Nabi akan mengajar, akan terangkan satu perkara, mereka akan berkumpul mendapatkan ilmu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zata yaumin, pada satu hari, istal'a alaina rajulun syadidun biyadis siyab syadidun sawad asy-sya'ri la yura alaihi asar safar. Pada ketika mereka duduk bersama Nabi SAW, tiba-tiba datang seorang lelaki. Seorang lelaki dia memakai pakaian putih yang teramat putih. Mana apa maksud teramat putih ni? Mana pakaian sangat bersih. Sangat bersih. Sawadis sya'r. Yang mana rambutnya hitam. Sangat-sangat hitam rambutnya. La yura alaihi asar safar wa la ya'rifu minna ahad. Tidak kelihatan padanya kesan-kesan bermusafir. Dan tidak ada seorang pun pada kami yang mengenali lelaki tersebut. Ini adalah satu keajaiban. Sebab apa? Pada zaman dahulu, mereka tak ramai. Mereka tak ramai. Bila datangnya seseorang, datang jumpa Nabi, kebiasaannya mereka ini akan ada kesan-kesan musafir. Sebab apa? Bukan zaman sekarang ni. Zaman sekarang ni kita naik kereta sampai kat satu destinasi. Tapi zaman dahulu, mereka naik unta. Bila naik unta, tidak ada tempat tertutup. Bermakna bila sampai, kalau mereka orang yang jauh, orang tak dikenali, kebiasaannya memang ada kesan-kesan dia musafir. Tengok ada debu dan sebagainya. Jadi maka sahabat tahu ini orang luar datang nak jumpa Nabi contohnya. Tetapi lelaki ini sangat ganjil. Pakaian yang bersih, seolah-olah dia tidak bermusafir. Tapi tidak seorang pun kenal dia. Ini digambarkan bagaimana keadaan lelaki tersebut. Kemudian apa yang berlaku? Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhihi. Okey, kemudian bila dia sampai, lelaki tadi terus datang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang macam mana digambarkan dekat tu? Dia datang sehinggalah bertemu lutut Nabi bertemu dengan lutut lelaki tersebut. Dan kemudian lelaki tersebut dia letak tangan dia di atas paha Nabi SAW. Ini salah satu lagi perkara yang ganjil. Seorang yang tidak dikenali, orang tak kenal, kemudian jumpa Nabi SAW dan jumpa seolah-olah dah kenal sangat Nabi SAW, dan Nabi juga tidak menghalang perbuatan tersebut. Ini antara benda yang berlaku yang pelik Umar ceritakan dalam kisah ini. Kemudian dia bertanya, waqala, lelaki tu bertanya, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, akhbirni ani Islam, khabarkan kepada aku mengenai Islam. Maka apa jawab Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Islam itu adalah kamu bersaksi bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusan Allah. Wa tuqimas salat, dan mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakat, dan mengeluarkan zakat, wa tasuma Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan mengerjakan haji bagi sesiapa yang mampu. Nabi jawab, itu ialah Islam. Okey. Kemudian apa jawab lelaki tersebut? Sadaqta. Dia kata benar. Jadi fa'ajibna lahu yas'alu wa yusaddiqu. Maka kami ni rasa pelik, rasa takjub, rasa hairan.
Kenapa? Dia tanya, kemudian dia yang endorse. Oh, betul. Betul, Nabi jawab. Kebiasaan bila kita tanya ni kita tak tahu. Tapi dia tanya, dia tahu. Okey. Kemudian laki sebut sambung. Qala fa akhbirni 'anil iman. Maka dia minta Nabi SAW tak ceritakan kepadanya berkaitan dengan iman. Apa itu iman? Maka apa jawab Nabi SAW? An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Maka jawab Nabi SAW, iman itu adalah kamu beriman kepada Allah, kamu iman kepada malaikatnya, kamu beriman kepada kitab-kitabnya, iaitu kitab yang ditentukan oleh Allah SWT, kamu beriman kepada rasul-rasulnya, kamu beriman dengan hari kiamat, dan kamu beriman dengan qadar, sama ada qadar itu baik, sama ada takdir itu baik ataupun buruk. Maka jawab laki tadi, sadaqta, kamu benar. Sekali lagi, laki ini dia bagi endorsement, dia bagi endorse, dia betul ke? Oh, betul. Jadi macam biasalah, sahabat pun rasa pelik. Dia tanya, dia yang kata Nabi benar. Kemudian laki tadi ditanya lagi, fa akhbirni al ihsan, khabarkan kepada aku berkenaan dengan ihsan. Maka apa jawab Nabi SAW? An ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Apa jawab Nabi SAW? Kamu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan kamu melihat Allah. Okey. Kalau kamu tak mampu melihat Allah, percayalah, yakinlah bahawasanya sesungguhnya Allah melihat kamu. Inilah ihsan. Ihsan adalah level yang tinggi, level yang kesempurnaan, sampai satu tahap kita beribadah, kita rasa kalau boleh kita dapat lihat Allah, tapi mustahil. Di dunia ini mustahil, maka kita kena percaya kepada kita kena rasa Allah lihat kita. Bayangkan kalau kita beribadah sampai ke satu tahap kita rasa Allah sentiasa lihat kita. Pada ketika itu kita akan buat bersungguh-sungguh. Macam mana kita bekerja di hadapan bos. Contoh belakang bos kita macam-macam, tapi bos ada kat sebelah kita, kita akan fokus buat kerja. Tapi ini Tuhan, iaitu bos skala bos, yang mana sentiasa melihat kita, terutama ketika beribadah. Pada ketika itu kita merasakan Allah melihat kita, dan kita akan melaksanakan ibadah secara ikhlas dan sempurna. Dan ini adalah ihsan. Kemudian lelaki tadi tanya lagi, qala fa akhbirni anis saah, khabarkan, ceritakan kepada aku berkenaan hari kiamat. Maka apa jawab Nabi SAW? Ma mas'ulun anha bi'a'lama minas sa'il. Apa jawab Nabi SAW? Tidaklah orang yang bertanya lebih tahu daripada orang yang ditanya. Sekali lagi, jawapan Nabi ni jawapan yang memeranjatkan, ataupun sahabat pun tak faham kenapa. Nabi kata orang yang tanya lebih tahu daripada orang yang ditanya. Maknanya orang lelaki tadi dia lebih tahu daripada Nabi SAW. Maka apa jawab lelaki tadi? Qala fa akhbirni an amaratiha. Maka kalau macam tu, ceritakan kepada aku berkenaan dengan tanda-tanda hari kiamat. Maka apa jawab Nabi SAW? Antalidal al-amatu rabbataha wa antaral hufata urata alata ri'a asya'a yatatawaluna fil bunyan. Maka apa jawab Nabi SAW? Iaitu kita akan tanda kiamat itu bila berlaku? Bila hamba-hamba telah melahirkan tuannya. Apa makna dia? Ibu melahirkan anaknya, yang mana anaknya akan menjadi tuan, ibu akan jadi hamba. Ada pelbagai tafsiran ulama tentang maksud perkataan ini. Di antaranya mengatakan bahawasanya pada kiamat nanti anak ini dia akan jadi bos dan ibu yang akan jadi kuli. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, ada setengah pandangan menyebut bahawasanya nanti dekat kiamat nanti ibu itu adalah seorang hamba, yang mana ibu seorang hamba yang mana dia bersama dengan ayahnya yang ketuan dia. Bila hukum hamba ni boleh bersama tuan dan dengan hamba dia, dan kemudian dia melahirkan anak lelaki, iaitu anak tuan dia. Ini ada dua tafsiran. Okey. Dan yang kedua Nabi sebut, kamu akan lihat dekat kiamat nanti berlaku orang yang tidak berkasut, orang yang tidak berpakaian, iaitu orang yang tak berpakaian lah, tak ada pakaian.
orang miskin mengembala kambing. Ini sifat dia. Orang yang tak berkasut, mana berkaki ayam, tidak ada pakaian, mana pakaian tak lengkap, orang yang susah, orang miskin, pengembala kambing. Dia mengembala kambing, kemudian dia berbangga-bangga untuk menegakkan atau meninggi-ninggikan bangunan binaan. Okey. Ini salah satu tanda hari kiamat. Wallahu alam, tapi ada pelbagai tafsiran lah. Ada menyebutkan bagaimana zaman sekarang ni yang asal contoh di tanah Arab ni, contohnya lah tanah Arab ni, mereka dulu tidak ada harta. Tapi Allah kurniakan minyak, kemudian jadi orang kaya. Sekarang ni antara bangunan-bangunan tertinggi dekat dunia berada di tanah Arab, contoh. Ini tapi mungkin ada tafsiran lain. Wallahu a'lam, sebab tanda kiamat ni kita tak nak pastikan secara jelas. Okey. Kemudian apa yang berlaku? Kemudian summan talaqa. Kemudian lelaki tadi beredar. Lepas habis tanya Nabi di 3 soalan tadi, kemudian lelaki tadi beredar. Falabistu maliya. Kemudian Umar sebut, kemudian aku duduk diam ataupun tak apa-apa dalam beberapa tempoh. Disebut dalam riwayat lain 3 hari sebagainya, tidak ada apa-apa. Kemudian Nabi tanya kepada Umar, "Ya Umar, atadri man sa'il?" Wahai Umar, kamu tak kenal tak siapa yang bertanya? Siapa laki tadi sebenarnya? Laki yang datang sebelum ni. Maka jawab Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Qultu Allah wa rasuluhu a'lam." Aku katakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka apa jawab Nabi? Qala fa innahu Jibrilu atakum ya'allimukum dinakum. Sesungguhnya itu adalah Jibril, malaikat Jibril yang datang kepada kamu untuk mengajarkan kepada kamu agama kamu. Ini hadis yang agak panjang tapi sangat penting. Hadis Imam Muslim, lafaz ini Imam Bukhari ada meriwayatkan juga tapi lafaz yang lain. Okey, lafaz sedikit bezalah. Okey. Ada beberapa pengajaran yang penting untuk hadis yang panjang ini yang kita boleh ambil. Yang kita boleh ambil, pertamanya tentang 3 asas dalam agama, iaitu Islam, iman dan juga ihsan. Yang mana kita kena sedar di antara hadis ini yang di ulama jadikan dalil bahawa Islam itu ada apa? Ada 5 perkara, iman itu ada 6 perkara. Dan ihsan, apa maksud ihsan? Antaranya hadis ini. Dan juga ada beberapa dalil lainlah, ayat Quran dan hadis lain. Okey. Yang kedua, pentingnya hadis ini kalau kita boleh dapat kita ambil ke pengajaran umat Islam untuk tampil dalam keadaan kemas dan juga keadaan bersih. Seperti mana kita tengok malaikat Jibril, dia datang, yang mana malaikat ini dia boleh menyerupai manusia ada kalanya dia menyerupai benda lain. Tapi dalam hadis ni datang dan menyerupai manusia dalam keadaan yang bersih. Yang keadaan yang bersih, keadaan yang smart, rambut kemas. Dan ini adalah antara cerminan bagaimana kita umat Islam, kita kena macam tu. Salah tanggapan bila kata Islam ataupun orang yang alim ataupun orang yang zuhud kena berpakaian comot, kena berpakaian lusuh sebagainya. Tidak. Itu pandangan yang tidak benar. Pandangan yang benar adalah kita berpakaian kemas, cantik dan tidak membazir. Itu yang sepatutnya. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, yang kita boleh tengok antara perkara besar dalam hadis ini selain pada iman, Islam dan ihsan adalah berkaitan dengan adab menuntut ilmu. Adab menuntut ilmu. Bagaimana kita tengok malaikat tadi, malaikat Jibril datang jumpa Nabi SAW, datang dekat. Dan ini antara cara menuntut ilmu adalah kita duduk di hadapan atau kita betul-betul kita fokus. Okey, tahu tu. Yang kedua, antara kaedah mengajar yang boleh kita aplikasi kepada hadis ini adalah bertanya soalan. Kita tanya soalan, maka yang menjawab adalah kita punya pensyarah ataupun tok guru kita ataupun ustaz kita ataupun cikgu kita. Sebab tu kadang-kadang antara teknik mengajar, satu yang mengajar disampaikan lecture. Tapi antara juga adalah pensyarah tanya soalan ataupun anda buat soalan, kemudian pensyarah akan terangkan. Ini antara kaedah yang kita boleh tengok. Bila ditanya soalan, maka orang lain akan fokus. Sesuai untuk soalan yang berfokus spesifik. Contoh, lecture mengajar-ngajar, kemudian pelajar akan tanya soalan, yang mana lecturer akan jawab, akan bagi input tambahan kepada orang lain. Ini teknik mengajar. Yang ketiga, antara yang kita boleh ambil daripada hadis ini, bagaimana Nabi SAW, walaupun seorang pemimpin, seorang Nabi, seorang Rasul, tapi boleh duduk bersama-sama dengan para sahabat, boleh menerima kunjungan orang luar yang mungkin pada pandangan sahabat mereka tak kenal, tapi Nabi tunjukkan adab. Kadang-kadang kita dengan orang tak kenal, kita buat separuh-separuh je.
Tapi Nabi SAW tunjukkan, walaupun orang tu mungkin tak dikenali, tapi Nabi tahu. Tapi yang nak tunjuk kepada sahabat bagaimana Nabi melayan semua dengan cara yang baik. Maka Nabi menjawab. Dan antara yang kita dapat tengok juga daripada hadis ini adalah berkaitan dengan hari kiamat. Yang mana hari kiamat ini, walaupun seorang Nabi pun tak tahu hari kiamat. Kalau tiba-tiba ada orang berdakwa, pada hari sekian akan berlaku kiamat, percayalah, itu adalah dusta. Sebab apa? Nabi SAW pun tidak tahu. Nabi hanya ceritakan, terangkan tentang alamat-alamatnya. Tapi tiba-tiba kita ini, umat akhir zaman, tiba tahu. Okey, tahun depan, apabila berlaku, contohnya bulan Ramadan, contohnya jatuh pada hari Khamis. Maka pada 15 Ramadan akan berlaku kiamat, contohnya. Akan berlaku peristiwa besar, contohnya. Ini adalah perkara yang karut, yang mana yang tidak menepati seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Mana Nabi sendiri pun tak tahu hari kiamat bila. Tiba-tiba kita tahu. Maknanya benda perkara yang mustahil. Perkara yang ganjil sebenarnya. Okey. Kemudian diceritakan juga di sini adalah berkaitan dengan Nabi cerita tanda-tanda hari kiamat. Dan ini adalah hanya sebahagian saja. Banyak lagi tanda yang Nabi ceritakan adalah hadis-hadis lain. Hadis lain Nabi ceritakan tentang tanda pelbagai lagi, dan Nabi hanya buat 2-3 contoh sahaja. Okey. Dan terakhir yang kita boleh ambil juga di sini adalah berkaitan dengan bagaimana adab para sahabat dengan Nabi SAW. Apabila Nabi tanya, adakah kamu tahu siapakah yang datang? Maka apa jawab sahabat Umar tadi? Allah Rasulul A'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Dan inilah jawapan yang biasa para sahabat jawab apabila Nabi tanya. Mereka akan kata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Dan ini adab. Apabila kita bertanya ataupun apabila tok guru kita atau lecturer kita tanya, kalau kita tak tahu, kita jawab tak tahu. Seperti mana adab yang kita boleh guna juga di atas tadi, yang mana Nabi SAW apabila ditanya oleh Malaikat Jibril tentang hari kiamat, Nabi jawab terus terang, Nabi tak tahu. Dan ini adab orang alim, orang contohnya orang yang ada ilmu, apatah lagi orang tak ada ilmu, apabila dia tak tahu, maka dia akan jawab tak tahu. Jangan bila tak tahu, kita goreng saja, takut malu kalau orang kata tak tahu. Itu bukan seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Nabi bila tak tahu, Nabi cakap Nabi tak tahu. Sahabat bila tak tahu, sahabat jawab tak tahu. Dan inilah antara sunnah yang dilupakan oleh ramai di kalangan kita sekarang ni, yang serba tahu. Semua benda, semua bidang dia tahu. Dan ini adalah keganjilan yang berlaku pada akhir zaman. Wallahu a'lam. Moga-moga hadis yang panjang ini dapat dimanfaatkan oleh semua yang mendengar pada hari ini dan yang mendengar rakaman selepas ini, yang mana kita dapat ambil pengajaran pelbagai aspek. Sebenarnya hadis ini, kalau tengok para ulama ditulis satu buku khusus ataupun dibagi satu syarahan panjang bersiri tentang hadis ini. Tapi pada orang yang pendek ini, saya cuba ringkaskan untuk kita ambil manfaat, beberapa manfaat yang dapatlah, insya-Allah. Mungkin boleh tambah bacaan lain untuk lebih memahami berkaitan dengan hadis ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.